الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyain فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار أو كما قال. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Nabi kata dulu pada zaman Bani Israel ada dua orang yang bersaudara, satu adik satu abang. Nabi kata fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Yang adik ini, dia ni seorang yang suka buat dosa, adik ni. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Manakala si abang ni, dia ni mujtahid. Mujtahid ni maksud dia ni cukup rajin dalam ibadat, rajin mai ke masjid, rajin baca Quran, rajin tolong orang ramai. Kiranya kalau cerita beribadat ni, abang dia ni cukup rajin. Fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dham. Bila depa ni rajin duk berjumpa, selalunya si abang ni, al-mujtahid ni, dia nanti akan duk pesan dekat adik dia. Dia akan kata kepada adik dia, aqsir. Dia kata cukup-cukup lah, dia kata duk buat benda tak elok ni,
Bila lagi nak semayang, bila lagi nak buat amal ibadat, bila lagi nak tinggal benda-benda maksiat ni, bila lagi. Selalu duduk berjumpa ni yang tu aja, yang menjadi topik utama yang duk sembang di antara dua adik-beradik ni. Nabi kata fawajadahu yawman ala dhanbin. Satu hari abang dia tengah duk berjalan, tiba-tiba abang dia ternampak adik dia tengah duk buat benda tak elok depan mata dia. Sebelum ni duk dengar cerita, sebelum ni sekali duk nampak boleh duduk berlembut lagi, dua kali boleh duk berlembut lagi. Lepas tu orang duk main cerita macam-macam dekat abang ni, abang duk pesan elok dekat adik apa semua ni. Adik pun dengar, lagu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, macam tu lah. Satu hari kata Nabi, yang si adik ni dia pergi buat satu benda yang tak elok, dan benda ni pula nampak betul-betul depan mata abang ni. Bila nampak depan mata abang ni, terus abang ni tak cakap banyak, terus jerakah adik dia. Abang kata aksir, abang kata berhenti, jangan duk buat benda tu. Abang dia pun pergi dekat adik dia, tiba-tiba faqala khallini wa rabbi abu'ista alayya raqiba. Terus adik ni dia respon terus teguran daripada abang dia. Dia kata khallini wa rabbi, maksud dia tu hang peduli apa? Dia kata macam kita lah tuan-tuan sekalian ni, hang peduli apa? Khallini ni maksud dia tinggalkan aku, biar aku nak buat apa-apa aku punya pasal ya. Kalau bahasa kasar kita ni, kita kata kubur masing-masing. Hang jaga kubur hang, aku jaga kubur aku. Yang lebih kacau aku buat apa? Abu'ista alayya raqiba. Awak hang ingat hang bagus sangat ke? Tu si adik tu. Dia sudah kata abu'ista alayya raqiba, maksud dia tu, apakah hang diutuskan untuk nak jaga tepi kain aku ke? Tuan-tuan, kalau kena ayat tu pedih juga kita pun. Kita ada seorang adik yang orang duk cerita macam-macam kat adik kita ni, sekali dua ni bolehlah kita pergi jumpa dia, kita pergi habang, aku duk dengar cerita macam-macam, hang duk buat hang ni, hang duk buat tu, hang tinggal lah, jangan duk buat benda macam tu. Kita pun pelan lama pelan tua, adik duk senyap lagi. Tiba-tiba nampak depan kita pula, takkan kita nak duduk saja, kita pun turun-turun cekak baju dia, kata hang ni nak jadi apa lah apa semua. Tiba-tiba si adik sudah pergi tepih tangan kita, dia tolak kita. Dia kata apa? Dia kata ni kubur masing-masing. Dia kata hang peduli apa kat aku? Aku dah buat jahat ni pun, aku bukan kacau hang pun. Hang cara hang, aku cara aku. Sungguhlah kita adik-beradik, tapi aku ni, aku diri aku. Dia kata hang dengan diri hang, aku dengan diri aku. Oh tuan-tuan, abang pun dia boleh terbakar. Faqala, tiba-tiba bila dah adik dia jawab macam tu, maka abang dia respon kepada jawapan Nabi adik dia. Abang dia kata apa? Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu lak aw la yudkhilukallahu aljannah. Tu dia. Abang dia sudah kata, abang dia kata ni hang duk buat perangai macam ni, hang jangan duk harap Allah Taala nak ampunkan hang, dan hang jangan duk harap syurga akan menjadi milik hang. Hang tak nak masuk syurga Tuan-tuan, itu ayat yang salah. Nabi kata faqubidha arwahuhuma. Lepas daripada tu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adik-beradik ini meninggal. Bila meninggal, mereka ini dihimpunkan, fajtama'a 'inda rabbil alamin. Duk himpun depan Tuhan. Tuhan panggil dua orang ni. Satu Tuhan panggil abang, satu Tuhan panggil adik, mai duduk depan Tuhan. Tuhan kata apa? Faqala li hadzal mujtahid. Tuhan kata kepada abang ni, yang rajin ibadat, yang rajin semayang, yang rajin baca Quran, yang rajin buat benda baik ni, Tuhan kata dekat dia, Tuhan kata akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadira. Tuhan kata hang nak jadi Tuhan ke? Tuhan kata, yang hampir meletakkan satu hukuman kepada orang yang hang pun tak tahu macam mana kesudahan dia. Hang duk nampak dia duk buat jahat depan mata hang, tiba-tiba hang telah meletakkan dia sebagai satu orang pendosa. Hang telah menafikan syurga itu menjadi milik dia, sedangkan semua benda itu aku punya. Tuhan kata,
Apa maksud hadis ni tuan-tuan sekalian? Jangan kita menghukum orang. Hadis tu nak abang macam tu lah. Walaupun hari ni kita kaki masjid, kita kaki mengaji, kita ni seolah-olah orang anggap kita ni bagus lah. Jangan kita duk pandang orang yang hari ni mungkin tak semayang, orang yang hari ni mungkin tak mai ke masjid, orang yang hari ni mungkinlah tak buat benda-benda baik lagi. Kita telah meletakkan satu hukuman, mereka ni jahat, mereka ni tak ada syurga tempat mereka, mereka ni ahli neraka. Bolehkah kita kata macam tu? Kita hak main masjid ni pun tuan-tuan sekalian, belum tentu syurga milik kita ni. Kadang-kadang main masjid juga, tapi mulut tak apa nak jaga. Baru habis semayang tuan-tuan sekalian, duk sembang ke nombor ekor lah. Contoh macam tu, bukan di Sungai Kedah ni lah. Nampak? Agama nak abang apa? Agama nak abang jangan kita duk berpuas hati dengan apa yang ada dekat kita. Mungkin hari ni kita mai ke masjid, mungkin esok kita tak mai. Dan orang yang hari ni tak mai ke masjid, mungkin besok dia boleh mai. Nabi nak abang kat kita, Nabi nak kata apa? Nabi nak abang kata yang syurga, yang neraka itu semua milik Tuhan, bukan milik kita. Kita pun mengharapkan rahmat daripada Allah. Boleh masuk syurga ni pun pasal Tuhan rahmat. Kalau dengan amalan kita, belum tentu kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Nabi nak abang macam tu. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata qala lil mudnib. Nabi kata kepada kawan hak buat jahat, adik hak buat jahat tadi. Nabi kata idhhab fadkhulil jannata bi rahmatih. La ni ambil masuk dalam syurga dengan rahmat aku. Maksud dia apa tuan-tuan? Bukan nak abang kata buat jahat ni tempat dia syurga, bukan nak abang macam tu. Nak abang kata apa? Kalau dia jahat sekalipun, kalau dia macam mana atas dunia sekalipun, tak pernah duk semayang, tak pernah duk baca Quran, tak pernah duk buat baik, kalau Tuhan nak masuk dia dalam syurga, itu milik Tuhan. Kita tak boleh nak kata apa. Kita tak boleh nak argue Tuhan, kita tak boleh nak petikai Tuhan. Kita nak kata dia ni atas dunia tak pernah duk sembah Tuhan pun, tapi macam mana saya ni, saya tengok dia macam tu, tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam syurga. Sepatutnya tempat dia api neraka. Kita tak boleh kata macam tu. Pasal apa? Pasal syurga neraka kepunyaan Allah. Dan Tuhan kata waqala lil akhar. Tuhan kata kepada abang dia tadi ni, idhabu bihi ilan nar. Tuhan kata ambil masuklah api neraka. Oh nanya tuan-tuan, semayang bagus, dengan amalan atas dunia ni cukup bagus, tiba-tiba Tuhan memilih kita untuk diletakkan dalam api neraka. Tak rugi ke tuan-tuan sekalian? Jadi daripada kesimpulan hadis ini nak abang apa kat kita, kalau nak buat bagus terus. Cerita dia macam tu. Jangan kita duk pergi selit-selit benda yang tak bagus dalam kehidupan kita ni. Kalau nak semayang betul-betul, semayang betul-betul. Jangan duk proses untuk nak jadi orang yang tak bagus. Jaga mulut. Dalam semayang kita duk boleh jaga mulut kita daripada tak bercakap. Maknanya di luar semayang pun jaga mulut kita daripada tak bercakap benda-benda yang tak elok. Dalam semayang kita boleh jaga daripada duk makan. Di luar semayang pun sama. Jaga diri kita, jangan duk makan benda-benda yang haram. Dalam semayang duk jaga pergerakan kita 3 kali berturut-turut, takut batal semayang apa semua. Di luar semayang pun sama juga, jaga pergerakan kita. Jangan kita duk buat benda-benda yang tak elok, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal amal ibadat nak buat betul-betul sampai mati. Cerita dia macam tu. Jangan dalam waktu yang sama buat amal ibadat, dalam waktu yang sama benda tak elok juga kita buat. Apatah lagi perkara yang melibatkan persoalan berkaitan dengan manusia. Jangan duk bagi sangkut. Jangan duk kata kat orang, jangan duk menghukum orang. Yang hang ni ahli neraka, yang hang ni ahli syurga, itu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Buat amal ibadat bagi bagus-bagus. Soal nak dapat syurga, soal nak dapat neraka, itu bukan hak kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang lain daripada hadis ini nak abang apa tuan-tuan? Bukan mudah untuk kita nak tegur orang, bukan mudah. Apatah lagi yang melibatkan adik-beradik. Sampai kita pun boleh doa abang kat orang, lah ni panggil orang lain, mai tegur adik aku ni dia bukan nak dengar sangat. Tak mudah tuan sekalian. Kan? Selalunya yang duk jadi reba ni apa?
Kalau ustaz nak duk main ke masjid kita, lagu tu lah. Lagi lagu duk pergi himpit, ustaz tu kata himpit pasal apa? Ustaz mau duk rendai sikit depan ni. Ada pula pikuk tu. Bercakap sendiri tak mau tapi duk habang ke ustaz. Ni ustaz mau duduk bagi nota panjang punya duk bagi. Kawan hak nak bagi tu tak main pun. Kalau tak ada macam tu ya. Hak duk kena ni, hak kaki main ni. Dia kata kami main, kami yang kena. Dia kata, oh tak mau macam tu. Yang seterusnya tuan-tuan, Islam nak ajak kita supaya menjadi pendakwah bukan pendakwah. Dakwah ni kita tak mau. Dakwah ni orang tak suka, tapi dakwah orang suka. Dakwah ni maksud apa? Maksud dia ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa maksud dia? Ajak orang dengan hikmah, dengan kebaikan. Orang takkan marah kalau kita panggil, "Mai, jom kita pergi masjid." Orang tak marah. Orang takkan kata hampa ni ahli syurga, orang takkan kata, tuan-tuan sekalian. Tapi orang kata apa? Hampa ni bila nak pergi masjid, hampa nak jadi apa? Nak jadi lembu ke? Yang tu orang marah. Itu dakwah nama dia. Kalau dakwah, orang tak marah. Mai kita pergi mengaji, tak ada siapa nak marah. Paling-paling dia malu, tak apa, haji pergi dulu. Lagu tu aja. Tapi dia kata ni hampa nak jadi apa ni? Tak mau pergi mengaji langsung ni, tua-tua pun tak kerti nak mengaji. Yang tu orang marah. Yang tu nama dia dakwah, bukan dakwah. Boleh faham tak sekalian? Kerja kita apa? Kerja kita dakwah. Ajak orang main baik-baik. Soal orang nak buat tak buat, yang tu bukan kerja kita, tapi itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, nak abang kata syurga dan neraka ini hak mutlak Allah, bukan hak kita. Kita jangan duk anggap syurga ni milik kita. Jangan duk berasa bila mai ke masjid ni syurga dah aku ni. Hak mana tak mai ke masjid, neraka dah bapak ni. Jangan duk anggap macam tu. Pasal apa? Pasal bukan hak kita. Kita mungkin hari ni ada di masjid, mungkin esok lusa kita tak ada. Tak ada siapa yang nak boleh bagi ketentuan yang macam tu. Jadi tuan-tuan, hak mana duk mai ke masjid ni berdoa banyak-banyak kepada Allah. Pasal tu kita minta kepada Allah dalam doa kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Tu doa tu imam terduduk baca. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami ni kepada agama kamu dan kepada ketaatan kepada kamu. Maksud dia apa? Kita duk main masjid ni bagi taat, bagi cantik-cantik. Minta Allah Ta'ala tetapkan kita. Biarlah kita mati dalam keadaan kita duk main ke masjid. Jangan kita mati dalam keadaan kita meninggalkan masjid. Yang tu yang rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yubsiru ahadukumul qadhata fi aini akhihi wa yansal jid'a fi ainihi, atau kama qala, hadis sahih rawahu Ibnu Hibban. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yubsiru ahadakumul qadhata fi aini akhihi. Nabi kata jenis manusia ni, Nabi kata kadang-kadang dia boleh nampak sampah yang ada di mata kawan-kawan dia. Itu perumpamaan Nabi buat. Wa yansa jiz'a fi aini, tetapi sayangnya taib mata ada di mata sendiri dia tak nampak. Nabi nak abang macam tu. Hadis ni riwayat Ibnu Hibban. Maksud dia apa? Manusia ni kadang-kadang kalau tak jaga betul-betul, dia duk kira cari kesalahan orang, sedangkan kesalahan diri dia tak nampak. Nabi abang macam tu. Nabi nak abang apa? Taib mata yang ada di mata kawan kita tu kita boleh duk nampak. Tetapi hak taib mata ada di mata kita, memang kita tak nampak lah kalau kita tak tengok cermin. Kan? Nabi nak abang apa? Nabi nak abang orang ni kadang-kadang dengan kesalahan orang dia cukup nampak. Walaupun kesalahan tu kecil dan tak besar mana pun, hak tu dia cukup nampak daripada kebaikan hak kawan tu buat. Tetapi dia tak nampak kesalahan yang ada pada diri dia tu yang lebih besar, dia tak nampak. Nabi menyebutkan benda yang macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, hadis yang kedua ni nak abang apa? Jangan cuba kita duk gelut, duk pergi cari kesalahan orang, tetapi gelutlah untuk memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila duk cari salah orang, sudah pastilah kita tidak akan sedar kesalahan yang ada dekat diri kita. Pasal kita duk nampak orang salah, sedangkan kita ni cukup banyak salah. Tuan-tuan sekalian, perbaikilah diri kita ni sebelum Allah Subhanahu wa taala muhasabahkan diri kita di hadapan dia.
Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abi Rafi' radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina kabirah wa man hafara li akhihi qabran hatta yujinnahu faka'anna ma askanahu maskanan hatta yub'ath atau kama qala. Hadis rawahu Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata man ghassala mayyita, siapa yang kerja dia memandikan mayat, fakatama alaih, tiba-tiba dia nampak ada benda aib pada mayat itu, maka dia katam. Katam ni maksud dia menyembunyikan mayat tu, menyembunyikan kesalahan-kesalahan mayat tu, aib kesalahan mayat tu dia sembunyi. Apa dia dapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu arba'ina kabirah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia. Arba'ina kabirah, maknanya 40 dosa-dosa dia kalau dia buat. Tuan-tuan, kita bukan 40 sepanjang umur ni, sepanjang balik sampai umur lah ni, agak-agak berapa puluh kita ada buat dosa. Bukan puluh dah, ribu cerita dia macam tu kan. Jadi Nabi abang apa? Nabi kata kalau kita boleh tutup aib orang, oh cerita bab kubur ni syok lah, cerita bab mayat ni. Orang pula duk tanya kita pula, Haji, sepanjang duduk mandi mayat apa semua ni, ada tak ada benda-benda pelik? Dia mula cerita. Dia kata saksi hidup ada lagi. Dia lebuh ayat macam tu, habis kita kan. Jadi jangan duk buka cerita orang. Dan Nabi SAW kata, wa man hafara li akhihi qabra hatta yujinnahu faka'annama askanahu maskanan hatta yub'ath. Barang siapa yang menguburkan mayat saudara dia dan dia nampak ada aib yang berlaku pada mayat saudara dia, ni semua ni cerita Mastika punya cerita lah ni kan. Dia baru nak kubur mayat, tiba-tiba nampak ulang sawah bagus punya duk panggung kepala ke, ada baru nak kubur mayat, ayam sudah naik ke apa, macam-macam lah. Lepas tu dia duk teliti pula dengan mayat ni. Dia kata sungguh dia ni memang kaki ketum dulu ni, dah betul lah ayam ketum naik di kubur dia. Nampak dia duk fikir lagu tu. Dia cerita ni tuan-tuan 40 hari 40 malam tak habis dia cerita tu. Jangan macam tu. Nabi kata kalau dia boleh menyembunyikan benda tu, Nabi kata askanahu maskanan hatta yub'ath, ketika mana dia meninggal nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan kepada dia satu kediaman yang mewah di akhirat nanti. Nampaklah, besar yang kata kerja-kerja korek mayat apa semua ni, besar tugas dia. Tugas dia apa? Jaga aib orang bagi elok. Tuan-tuan, hadis ni nak abang kepada kita, kalau yang si mayat mati ni pun kena jaga aib, tambah hidup kena jaga tak jaga? Sudah pastilah kena jaga tuan-tuan sekalian. Seterusnya kata Nabi SAW, hadis kita baca satu lagi. Nabi kata an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah wa man kaffana mayitan kasahu Allahu minan susi wa istabraqil jannah atau kama qala. Hadis sahih rawahul Hakim. Daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan, siapa yang tugas dia ataupun kerja dia memandikan mayat, fakatama alaih, dan dia bila nampak ada aib di mayat tu, dia sembunyikan, dia tak cerita ke orang, dia tidak membuka aib mayat itu, ghufira lahu 40 marrah, Allah Ta'ala ampunkan 40 kali kepada dia. 40 kali tuan-tuan sekalian. Wa man kaffana mayitan, dan siapa-siapa yang ditugaskan untuk mengkafankan mayat, lepas mandi kafan lah. Bila dah kapan apa semua ni, tiba-tiba ada pula dia nampak ada aib pada mayat itu dan dia tutup aib itu. Nabi kata kasahullah, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia pakaian yang diperbuat daripada sundus wa istabrak. Sundus ni maksud dia sutra yang tebal, minal jannah, daripada syurga.
Kita atas dunia ni tak pernah duk pakai sutra, tuan sekalian. Sebab kita ni orang lelaki haram pakai sutra, tapi teringin nak pakai. Duk tengok kawan-kawan kita bukan Islam ni duk buat baju batik apa semua, dia kata syok pakai sutra ni, dia kata berasa lembut semua. Kita nak pakai tak boleh pasal benda tu haram. Jadi nak dapat tahu mana tuan-tuan? Di akhirat. Dengan syarat apa? Ketika mana kita duk kapan mayat apa semua, kalau ada aib, tutup aib tu. Jangan kita duduk pergi buka. Tambahlah ni tuan-tuan sekalian, handphone duk ada di tangan. Anak kita bagi kat kita, suruh duk baca Quran apa semua, mudah nak telefon. Kita pula duk jadi fotografer yang tidak ada lesen pula ni. Nampak aib sikit duk pergi tangkap gambar, duk pergi bubuh pula dalam grup kampung ke apa ke, habis aib, habis semua. Tuan-tuan, aib tu bukan pada si mayat, tetapi aib tu pada siapa? Pada keluarga si mati ni. Tang mana keluarga si mati nak letak muka bila orang duk cerita keburukan tentang ayah dia yang sudah meninggal, mak dia yang sudah meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh itu tuan-tuan sekalian, orang Islam diwajibkan untuk kita nak menjaga aib kita. Kalau hak mati tadi pun Allah Ta'ala suruh jaga, apatah lagi kita hak masih hidup ni, sudah pastilah keperluan itu sangat-sangat dituntut untuk kita nak menjaga. Siapa yang jaga aib saudara dia, Allah Ta'ala akan jaga aib dia. Siapa yang menjaga aib saudara dia, Allah Ta'ala akan menutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kita buka kitab Al-Yawaqi wal Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kabair. Kita duduk dalam muka surat 8 kitab kita ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kuliah kita yang lalu pada 23 hari bulan 8 2022. Malam ni kita sambung satu bab yang baru daripada bab al-uqubah, iaitulah akibat ataupun ancaman ataupun azab yang akan dikenakan ke atas orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang disebutkan dalam kitab kita ni. Baik, dia kata apa? Al-babusani fi uqubati aqil walidain, iaitulah bab yang kedua. Dia kata tadi ini bab yang kedua pada menyatakan seksa orang yang derhaka bagi kedua ibu bapanya. Bab malam ni kita akan tengok bab derhaka pada ibu bapa. Tuan-tuan, ibu bapa ni merupakan tunjang tabibnya kita ni. Yang kata kita ni bukan Nabi Adam dan kita juga bukan Nabi Isa, tuan-tuan sekalian. Nabi Adam dia dijadikan Allah Ta'ala tidak ada pak, tidak ada mak. Manakala Nabi Isa pula dijadikan oleh Allah Ta'ala tidak berbapa. Tapi mutaakhir ni tuan-tuan sekalian, yang duk nampak ni keluar memang tak ada apa, tak ada mak, duk tepi longkang ni. Kan, cerita dia macam tu. Saat-saat pergi jumpa tepi longkang, saat-saat pergi jumpa dalam tong sampah, saat-saat pergi jumpa dalam bilik air, apa semua ni. Allahu Akbar. Cuma saya nak abang tuan-tuan, hak jenis duk berjumpa ni, budak tu tidak bersalah. Budak tu tak bersalah, tapi seolah-olah macam budak tu pula yang bersalah. Dia pun tak minta untuk dilahirkan dalam keadaan tak kenal siapa bapak dia, tak kenal siapa mak dia. Dia bukan bersalah, tuan-tuan sekalian. Tapi masyarakat hari ni nampak benda tu, nampak kesalahan tu pada si anak. Agama tak mau macam tu. Dan malam ni juga kita akan cuba tengok cerita tentang ibu bapa. Ibu dan bapa ini merupakan aset yang terpenting dalam kehidupan, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau masih ada lagi ibu dan bapa kita, macam mana sekalipun keadaan mereka tu, jagalah eloklah. Elok ke tak elok lah, itulah mak pak kita. Ketika mana bila dah tak ada mereka ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tengok anak-anak jadi macam mana. Tak semeriah dulu. Walaupun rumah mereka duk ada lagi, duk tinggal main. Kita adik-beradik ni pantang raya, pantang ada cuti, kita duk berhimpun, tuan-tuan sekalian, di rumah tu. Tapi bila kita berhimpun, semua pakai ada. Adik-beradik daripada nombor 1 sampai nombor 7 semua ada. Anak-anak kita pun semua ada. Tapi main tak ada pak, tak ada mak ni, hang meriah macam mana sekalipun, hang akan rasa tidak ada kemeriahan yang cukup kita rindukan. Sebab dia mak dan ayah kita, yang tu ya. Jangan sampai bila dah mereka tak ada lah, baru dah nak menangis, baru dah nak berasa rindu. Waktu ada tak rasa benda-benda macam tu. Sebab tu bila ada ni tuan-tuan, manfaatkan betul-betul.
Sebelum kita baca ni, saya nak baca kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Tuhan kata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Apa maksud dia? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Cerita ayat Quran ni tuan-tuan sekalian, ibu bapa kita ni duduk di ranking nombor 2 daripada ayat Quran ni. Dia nak abang apa? Nak abang kata besarnya ketaatan kita selepas daripada Allah kepada ibu dan bapa kita. Tu Tuhan nak abang macam tu. Maknanya darjat ibu dan ayah ni cukup besar, cukup tinggi. Dan Tuhan kata apa? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Oh tu jangan duk kata. Tuan-tuan, bila dah umur lanjut ni betul lah. Kan? Bila dah lanjut ni macam-macam lah. Kita nak kata pun ada, kita nak marah pun ada. Yalah, tak kena ke kita, kena kat kita, kita tahu lah macam mana. Tak semua orang yang betul-betul boleh bersabar dengan mak dan ayah yang berumur lanjut ni. Bila umur lanjut pula dengan sakit dia satu. Kalau duk sihat pun tuan-tuan sekalian, dia main otak pun tak apa nak clear dah. Oh kacau kita ni, kita nak pergi mana pun tak boleh, pasal nak kena bawa dia. Kalau duk bawa dia pula tuan-tuan sekalian, sampailah kita ni tak boleh nak buat apa pasal kerja duk perhati dia ya. Sagi terlepas, sagi tak tahu pas ke mana, tu yang duk keluar macam-macam di Facebook pun duk keluar ni, orang tua mana duk ada di hospital lah, duk cari. Bila orang tanya baji duk mana? Saya tak tahu. Macam mana baji duk boleh main? Dia kata tadi main dengan anak, lepas tu anak pun tak tahu balik pergi mana. Kacau kita tuan-tuan sekalian. Kita nak cari tahu lah. Gaduh lah pergi viral kata ceruk ni ayah siapa ni, dia terjumpa pula di Pekan Kepala Batas ke apa. Oh kalut kita ni. Dapat kat kita ya tuan-tuan sekalian, tak apalah. Waktu berjumpa tu terima kasih kat orang yang berjumpa, masuk lah kereta dia balon tu ya. Dia tu dia lepak dia kata di rumah, dia suruh duduk di rumah, tak mau, duk gagah nak ikut kami. Saya duk pesan dah kat pak ni, jangan duk pergi merata lah jadi. Dia mula duk beratus tuan-tuan. Bila beratus, ingat balik ayat ni. Tuhan kata apa? Kalau sekalipun hang jangan berkata, sekalipun hang jangan berkata, apatah lagi lebih daripada tu lagi. Dan Tuhan kata apa? Janganlah kamu membentak mereka, jangan duk terkah. Apa dia nak buat pun jangan lekah tuan-tuan sekalian, buat cara elok. Saya bila baca ayat ni tuan-tuan, saya ceramah hari tu ni di Perak, saya ceramah kat simpang 6, simpang 5. Tapi habis tu ada seorang bertanya, ustaz saya nak minta maaf ustaz sebut tadi jangan duk lekah mak lah apa semua ya. Tapi saya ni boleh katakan tiap-tiap hari lah duk cakap lekah juga dengan mak saya. Pasal apa? Pasal telinga dia tak dengar. Tu lain lah. Kan? Telinga tak dengar ayat ni pula dia tanya mak nak makan kah, mak apa sepatah haram pun tak dengar, cakap lah derai sikit. Dia kata bila cakap derai, dia kata jadi tu apa nak syok pula. Yang tu tak termasuk dalam benda ni. Termasuk dalam benda ni apa, duk jerkah tu, kawan telinga duk elok lebih jerkah dia pula. Tu tak boleh lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan kata apa lagi? Dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, perkataan yang paling mulia. Yang tu je. Kalau nak tegur pun tegur dengan cara mulia tuan-tuan sekalian. Kan nak tegur pun cara yang paling baik, yang tak terentak hati. Pasal kita ni tuan-tuan, bila dah mula berumur ni, saya pun nanti akan sampailah ke masa tu, kalau Allah Ta'ala izinkanlah sampai. Kalau tak izin sampai ni mati awal dah macam mana. Dia akan sampai ke satu tahap yang very sensitif hati kita ni. Anak balik main pun tuan-tuan sekalian, balik duk jamu kita makan, bawa pergi berjalan apa semua, tiba-tiba anak nak kena balik rumah dia, dah mungkin ada kerja apa semua. Kita katakan dia tidur semalam lagi, tak boleh ayah, esok saya kerja. Ayah dah mula tarik muka 83 lah.
Tak apa, kerja tu lagi penting. Nampak? Dia tahu tu ya. Tuan nampak lah. Kita pun kadang-kadang duk sakit kepala, ish aku nak jaga pun pak aku. Tapi tak tahu dia takkan dia tak faham aku ni kerja. Dia kata esok aku nak kerja awal. Malam ni kalau aku tidur, tang ni pagi esok aku nak kena keluar. Tak dan aku nak biar kerja. Dah lah panskar aku kerja duk merah. Dia main macam tu. Dia kata takkan pak aku tak faham pun. Saja pergi selotong sekali dengan pak. Saya esok kena kerja awal. Tak apa, balik. Oh dia boleh aku tu. Oh tuan-tuan. Nampak tak? Kalau anak jenis tak rasa apa, dia balik semua. Tapi anak hak jenis ada hati ni, ish macam mana ni nak berbetul hati ayah ni, macam mana ni. Entah. Nampak tak? Oh payah. Dan Allah Ta'ala kata lagi tuan-tuan sekalian, Tuhan kata apa? Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah. Tuhan kata apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan aku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Bila duduk depan mereka, waqfiz lahuma janaha dhulli minar rahmah. Tuhan kata hendaklah kita bercakap dengan cakap yang baik kepada mereka dan rendahkan diri kita ni. Kita ni macam tak ada apa bila duduk depan mereka. Boleh faham tuan sekalian? Jangan duduk walaupun dia bercakap benda tak betul, jangan duduk kepak. Ni kadang-kadang kepak awal tu ayah kata lah ni orang apa semua. Ayah tahu mana? Lebih betul ada tak ada tuan sekalian? Masih ada pula Sungai Kedah ni kita sebut dia. Tak boleh. Ayah kan nak bercakap sikit. Dia kata hari ni adalah apa nama pasal malam penaga. Dia kata panjang semua. Panjang mana pendek dia kata tahu mana ada orang tua ni. Oh dia pikir tu. Pak pun nak bertujai dengan anak pun tak kena. Kalau bertujai pun anak aku. Kalau aku menang pun tak dapat apa. Kalau dia menang pun tak dapat apa. Lu tahu tak senyap aku tu. Pak jangan kata sekalian duk kecil hati orang tu buat apa. Dan Tuhan kata apa? Baca doa banyak-banyak kepada mereka. Sama ada mereka yang sudah mereka yang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, jangan lupa baca. Tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut kepada tuan-tuan ni. Walaupun tuan-tuan kata ustaz kami anak-anak ramai apa semua ni, dah ayah tuan-tuan tu macam mana? Baca tak baca doa setiap kali kita sembahyang, kan kita duk baca doa. Kalau kita pun tuan-tuan sekalian tak baca doa kepada mak ayah kita, jangan duk harap anak-anak kita nak baca kat kita nanti waktu kita dah mati. Kekak macam tu sudah. Walaupun kita lah ni tuan-tuan sekalian, lah ni umur tuan-tuan duk ada depan saya ni, umur 70, 80 ni duk ada depan saya ni. Dia kata kami tua dah Ustaz, nak berdoa kat mak pak meninggal zaman Jepun tu. Memanglah meninggal zaman Jepun pun, tapi kena baca doa pasal mak pak kita. Boleh? Tahu? Boleh nak? Jadi baca doa. Pasal Nabi kata apa? Birru aba'akum tabirru abna'akum. Tuan-tuan ambil konsep Nabi tu sudah. Hang buat baik kat mak pak hang, anak-anak hang buat baik kat hang. Hang baca doa kat mak pak hang, anak-anak hang akan baca doa kat hang. Balik saya duduk muhasabah, tengok sebelum nak lena tuan-tuan sekalian, sambil-sambil duduk balok rokok daun apa sikit, duduk menyandang dalam pokok nyok tu. Cari pokok nyok tak ada harga lah. Sebab kita dah nak fikir duduk menyandang, ish aku ni betul-betul Ustaz kata aku tak pernah doa kat mak pak aku. Dia kata lama lah, dia kata dekat 3 tahun 4 tahun dia dah. Tapi malam ni dah buka kitab ni dan aku teringat macam tu lah kita mati ni tuan sekalian. Kita duduk dalam kubur 3 tahun dah meninggal, anak kita buat keringan kan. Kita pun dalam kubur kita mengharap juga doa daripada dia. Pasal Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Nabi kata 3 benda yang akan sampai kepada kita, malaikat akan main bagi kat kita. Yang pertama sedekah jariah kan, sedekah jariah, sedekah yang berlari-lari ni tuan-tuan pun tahu macam mana. Hak bagi wakaf kapet lah, wakaf apa semua ni. Wakaf tu lagi mana orang duk guna benda tu tuan-tuan sekalian, lagi itulah pahala akan sampai kat kita. Malaikat nanti buat main kan, malaikat kata nah ni pahala hang ni apa semua. Kita kata apa siapa? Ingat tak kapet hang beli sebelum hang nak mati berapa sekaki apa semua ni, depa duk guna semayang lah tak? Oh alhamdulillah malaikat bagi. Lepas tu hak ilmu pula, malaikat bermain pula. Dia kata ni pahala kat hang ni. Kita kata pahala apa pula ni malaikat ni? Hang atas dunia dulu kan hang duk jumpa orang, duk pesan kat orang suruh buat baik lah, jangan duk bergaduh lah. Alhamdulillah orang yang hang pesan memang mereka buat benda baik dan mereka tak bergaduh dengan orang. Nah lagi mana mereka buat benda baik dan tak bergaduh kat orang, nah pahala bagi hang sampai mereka kita. Kita meninggal 20 tahun 30 tahun dah. Lepas tu tang anak tu, kita kata satu lagi pahala tak ada kan malaikat. Malaikat kata pahala apa? Ada tang anak yang mendoakan saya. Hang atas dunia tak pernah doakan mak pak hang, anak hang nak doakan. Tak ada pasal malaikat kata.
Malaikat tak sebut letak pasal. Tuan-tuan kata, malaikat pun cakap lebih kurang Penang kan? Bukan lagu tu. Maksud dia apa? Sama lah macam kita atas dunia ada buat kering. Betul tak tu? Betul tuan sekalian. Kita duk pergi kubur Boston sekali, tunggu raya yang kita pi, yang kita kubur mak ayah kita ni, tak apalah, yang tu pun tak ada masalah, hampir kan tak pi tak apa. Yang penting doa tu. Dalam hadis tak ada pun cerita apa kalau hamil kubur mak apa, hang Allah Taala bagi pahala kepada mak apa. Tak ada cerita pun. Doa tu yang paling penting. Kalau boleh tuan-tuan sekalian, tiap kali kita lepas pada semayang, jangan lupa, biar sekurang-kurangnya, sebab semayang kita ingat, bila semayang kita ingat, kita gandingkan sekali. Habis-habis semayang sunat apa semua, angkat tangan, Allah maghfir lana dzunubana, macam yang tu ya, cukup. Buat benda tu tuan-tuan. Bila dia dah mula jadi kelaziman dekat kita dah, pak kita hadut meninggal lama dapat, yang kita dapat panggu doa daripada kita tu. Bila kita meninggal nanti pun tuan-tuan sekalian, anak kita akan buat macam tu kat kita. Cukup. Boleh faham lah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa di sini? Dia kata wala taqul lahuma uff. Yakni janganlah engkau kata bagi keduanya itu uff. Uff ni tuan-tuan perkataan yang seringan-ringan. Maknanya yang itulah perkataan yang tak boleh kata. Dan sabda Nabi SAW diketahui di dalam ilmu Allah Ta'ala pada perkataan suatu yang terkurang daripada itu, nescaya disebut oleh Allah Ta'ala dengan yang terkurang daripada itu. Maknanya kalau ada lagi perkataan yang paling kurang selain pada ni ada tuan sekalian, yang paling ringan ni, tarik muka lah, betul tak? Mungkin lah kot tarik muka pun kasar juga tu kan, bunyi ya kan. Allah orang tua ni, Allah orang tua ni pun, Allah tu cantik dah, tapi orang tua ni tak nak cantik kan. Kita baru duduk lena lah apa semua, tiba-tiba pun pukul 12, pukul 3, pukul 1 pagi ke apa, tengok-tengok pak kita telefon, aduh pula bunyi tu tak cantik tau. Orang tua ni mau apa dah tengah malam ni, telefon, halo nak apa ni? Tak apa, duduk mana? Duduk mana apa? Duduk rumah kami ayah. Aku teringat kan apa balik mai pukul 1 pagi, teringat kat kita, tak jahanam kita. Waktu tu kita baru nak letak kepala, esok nak pergi kerja. Waktu tu pandai-pandai lah tuan-tuan nak buat macam mana kan. Dan sesungguhnya telah menyungguhkan, yakni menuntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengan ibu bapaknya, yaknilah berbuat bakti bagi kedua ibu bapaknya. Tuhan tuan-tuan sekalian, dia cukup pentingkan benda ni yang kata Allah Taala ni. Tuhan suruh kita jaga betul-betul, menjadi satu wasiat daripada Allah Ta'ala supaya menjaga kedua ibu bapa kita. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, minta maaf cakap lah, perangai kita sendiri pun atas dunia buat heran tak heran kat mak pak kita. Pasal tu anak-anak kita duk tengok cerita dah macam tu je kan. Yang kita hari ni anak kadang tak balik rumah kita, yang kita hari ni pun anak kadang-kadang bercakap lebih kurang dengan kita. Pasal kita atas dunia dulu waktu mak pak duk ada, kita pun buat macam tu. Anak duk perhati, bukan tak perhati. Kadang-kadang anak kata, ya dia punya mak tok wan, hang duk kira mak tok wan hang. Lupa ayat macam tu. Anak terasa juga, pasal apa tak punya mak tok wan. Rupanya bila tok wan meninggal tuan-tuan sekalian, kita pun akan jadi tok wan. Bila jadi tok wan, anak kita jadi pak. Bila jadi pak, lagu tu lah dia tengok kita, dia pun tahu apa nak mau main kat kita. Pasal apa? Pasal kita atas dunia buat lebih kurang dengan mak ayah kita. Tuan-tuan aja duk tengok Piramli anak Ustaz Zali kan. Tuan-tuan pun tengok cerita tu kan. Cerita betul. Nak apa kalau kita buat lebih kurang macam tu kepada pak kita, mak kita, macam itulah juga anak-anak akan buat macam tu kepada kita. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada di antara orang yang derhaka bagi ibu bapaknya itu dan antara balasan di dalam api neraka melainkan satu darjat jual. Cerita dia kalau buat lebih kurang derhaka kepada mak pak, jangan duk harap nak duduk dalam syurga, yang tu aja. Sebab Nabi SAW sebut apa kepada kita? Nabi kata, redallah fi redal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Redha Allah Ta'ala itu adalah redha kedua ibu bapa kita. Tapi kalau bencinya Allah Ta'ala itu, bencinya kedua ibu bapa kita. Kalau mak pak kita benci, Tuhan berbenci. Dan tiada di antara orang yang berbuat bakti bagi kedua ibu bapanya itu dan antara segala manusia di dalam syurga melainkan satu darjat jua. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Kalau buat baik kepada ibu bapa, syurga menjadi milik kita. Nabi SAW sebut, Nabi kata,
Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang kata syurga tu di bawah telapak kaki ibu tu. Maksud dia apa? Jangan bagi ibu kita terontak hati. Kalau boleh tiap-tiap hari kita minta maaf kat ibu bapa kita. Ni minta maaf waktu raya ya. Kan? Minta maaf waktu duk puasa sengkak. Tahu sengkak? Sengkak ni apa? Kadang-kadang kita ni buat bendang tak jadi. Nak kena telefon mak, ambil berkan sikit. Jadi bendang tak telefon dah. Tu tak ada. Tuan sekalian, kita ni dulu bila sakit kepala lepas semua pi rumah mak kita ni. Kita duk berhutang ke apa ke tuan-tuan sekalian, walaupun mak kita ni dia tak boleh untuk nak bayar hutang kita ni, tapi sekurang-kurangnya ni dia berosah juga nak bagi, nak tolong. Kan? Kita duk serabut di tempat kerja apa semua, kita pergi tahu mana? Pergi singgah rumah mak, yang tu je. Singgah dengan muka com apa semua, mak kita buat pada kali ni. Mak pun tahu kata mai tu mai bawa masalah. Tapi mak tak pernah duk beletiang kat kita. Tu dia lah, hang ni anak cukup tak guna daripada kecil lagi memang pangai hang. Tak ada mak tak kata apa lagu tu. Mak kira sampai-sampai dengan muka kita pun muka pucat apa semua. Sekali dia buat ayam kopi dia buh dengan roti pak sagi pada 3 keping dia tak makan. Apa masalah? Dah ni kerja tempat kerja serabut lah. Lagu tu lah kerja. Kerja elok-elok. Yang tu tuan-tuan, dengar ayat tu pun sejuk hati ni. Habis yang kopi, tak apa mak rasa lega kalau sikit, tak apa saya nak balik rumah pula, dia kena jegil pula dengan singa betina di rumah tu segala, serabut balik cerita dia macam tu, balik dia buat muka com, pasal apa tak benda apa, jahanam dah aku serabut di tempat kerja, abang tu perongoi sana, ada buruh kat kita pula dah buruh, tuan-tuan, tapi bukan bini tuan-tuan, ada di Sungai Kedah ni lah, bini orang lain cerita dia macam tu. Okey. Dan sekampung ia bagi segala anbiya di dalam syurga, yang ni kelebihan lah kalau kita jaga ibu bapa kita. Dan lagi sabda Nabi SAW pada malam Mi'raj, Nabi kata, aku pada malam Mi'raj aku pada langit, maka aku lihat beberapa kaum yang tergantung pada kerama, pada kecelakaan. Tuan-tuan tulis tanto. Kecelakaan. Celaka ni padahal mereka itu di dalam api neraka. Maknanya apa? Daripada dalam api neraka ada kaum yang duk tergantung. Maka kataku, yakni kata Nabi SAW, mereka itu, siapa mereka itu ya Jibril? Maka Nabi tanya kepada Jibril, siapa mereka ni duk kena gantung di api neraka ni? Maka kata ia bagiku, Jibril habang kepada Nabi SAW, adalah mereka itu memaki akan kedua ibu bapa mereka itu. Jadi ni bercakap lebih kurang dengan mak pak ni. Maki mak pak tuan-tuan sekalian, pak tak erti, mak tak erti lah, macam-macam. Kan baru ni dia viral video baru ni. Kan mak pak apa nama seorang ayah ke apa ke, bawa anak macam mana nak tungkat mutu terjatuh tuan sekalian. Allahu Akbar. Saya tengok saya pun merasa, pasal saya waktu kecil lupa saya pernah hantar saya naik motor pergi sekolah. Dia main waktu kecil tu, bila pak pergi hantar pergi sekolah, pak kita orang kampung kan pakai kain pelikat lah apa semua, duk tengok mak pak orang lain ni nampak main dengan kereta. Waktu tu kereta Pertuan Saga tu kira kemah dah. Siapa dengan Mercedes waktu tu dapat Pertuan Saga duk teringin ni, pak kita naik motor Honda Cup borok dia belakang tuan sekalian. Dia hantar kita pergi sekolah, kalau boleh kita ni turun lari cepat nak masuk dalam pagang tu, pasal kawan-kawan tengok pak aku nampak selekeh sangat ni, malu dia demai macam tu tuan sekalian, demai lagu tu. Tapi bila fikir-fikir balik, Allahu Akbar, dengan pak kita ni dengan duk berpanas duk cari rezeki mereka kita, subhanallah. Hak kita duk besar lah ni pun di atas doa depa, di atas depa macam-macam. Tuan-tuan, keluar air mata kita ni, keluar air mata. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, Nabi kata, aku berwasiat akan kamu. Ini Nabi pesan kat kita, bahawa jangan kamu meninggalkan semayang. Nombor 1, semayang jangan tinggal. Nombor 2, berbuat baktilah kamu bagi ibu bapa kamu, dan jangan kamu menyakiti akan sahaya kamu dengan barang yang tiada kuasanya. Ini kepada orang-orang yang di bawah kita. Kita ada orang kerja apa semua ni, jangan duduk perah mereka ni sampai mereka tak larat nak buat kerja. Kita pun faham kalau kita duduk tentu kita tak boleh buat, tiba-tiba kita duduk paksa orang duduk buat macam tu. Jangan tuan-tuan sekalian, kena faham kita sebagai bos ke apa ke, tuan-tuan pun ada bendang lah apa semua, duduk bagi orang kerja bendang ke apa, duduk suruh juga mereka buat, mereka tak larat, suruh duduk marah, duduk maki. Jangan.
Kerana bahawasanya orang yang berbuat bakti kepada ibu bapanya itu bertambah-tambah panjang umurnya. Tuan-tuan, siapa yang berbuat bakti pada ibu bapa, Allah Ta'ala akan bagi panjang umur. Ini pun ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang menyambung silah ar-rahim, silaturrahim, Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya. Sabda Nabi SAW lagi, demi Tuhan yang menjadikan akan daku dengan tangan kedekatnya, bahawa adalah seorang hamba sesungguhnya telah tinggallah di dalam umurnya itu 3 tahun kemudian. Dia kata, ni cerita ni Nabi sebut apa? Nabi kata ada kawan ni tinggal 3 tahun ni lagi, maknanya waktu dia tu 3 tahun. Maka berbuat bakti ia akan ibu bapaknya. Bila dia ni dengan mak pak dia, dia jaga apa semua tu, kalau nak ikut tu umur dia tu 3 tahun lagi kan, maka dijadikan Allah Ta'ala akan umurnya yang 3 tahun itu 30 tahun. Cerita dia macam tu. Benda ni adalah apa nama, Jibril mai jumpa Nabi. Jibril kata dia, hang tengok dia tu Muhammad, dia tu kalau ikut umur tu 3 tahun lagi, cantik lagu tu tuan sekalian. Betul tak? Kalau kita tahu umur kita 3 tahun lagi dan pergi cari mak pak kita, cari mak pak dalam tanah lah, pakai korek duduk dengan mereka kan. Kalau kita pula tahu dapat WhatsApp ke apa ke pop, dia hantar main, siapa dia hantar WhatsApp tengah malam, Assalamualaikum, dia kata Waalaikumsalam, aku ni, dia kata malaikat maut, dia bawa tu, aku nak abang hang nama sekian-sekian, nombor IC apa semua, dia tahu, malaikat maut tahu nombor IC kita ni apa semua. Nak abang kata lepas maghrib, lepas Isya sekali ni, dalam apa nama, lepas hang makan kopi tak ada gula sekali ni, hang hirup sedai, hang akan mati. Dia buat gitu. Mampulah kita ni buat macam mana agak-agak. Dan kelang kabut, semayang Isya pun tak dan, balik pergi cari mak pak, duk pergi cium kaki depa lah, duk pergi apa minta maaf banyak-banyak. Betul, malaikat mau hantar pula tahniah. Dia dah gitu lah, tahniah kerana umur anda dipanjangkan 30 tahun. Tak jumpa pula mak pak 30 tahun. Kan kau cerita dia yang ni hanya pada Nabi, bukan pada kita. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang derhaka akan ibu bapaknya, maka sesungguhnya telah melawan ia akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Cukup. Teman-teman, Nabi kata betul. Nabi kata halawan mak pak hang, maknanya halawan Allah, halawan Rasul. Cukup. Saya cakap banyak. Betul. Dulu ni ada sampai kes nak saman pak pun ada kan, pergi terajang pak pun ada, pergi pukul mak pun ada. Ya Allah kan. Tapi yang jadi seronok balik kita tu bukan pasal apa, kadang-kadang duk terajang pak, terajang mak tu pasal apa, pasal waktu tu duduk orang kata duk kepala penin waktu tu, gila dadah punya pasal. Alhamdulillah. Jangan sampai kita pergi dengar pula ahli jawatankuasa Sungai Kedah pergi terajang mak pak dia. Jangan lagu tu, saya tak main mengajar lama ni kan. Jangan dia tak mau lagu tu. Bagi orang yang tak normal, kalau dia buat macam tu boleh terima lah, tapi bagi orang hak normal tak boleh terima. Tapi kadang-kadang hak orang hak normal ni yang macam dia buat tu, dia tinggal mak pak dia. Tuan-tuan di Darul Hanan, tuan-tuan sekalian, Darul Hanan pun 100,000. Tuan-tuan rajin pagi-pagi pun ada buat apa, daripada duduk lena saja pagi-pagi ni, jom ajak bini tapi 100,000 kan, pergi tahu lah pergi no rumah orang tua-tua Darul Hanan, bawah majlis agama tu sajalah pergi ronda kat tu. Tuan masuk tuan tengok macam mana ayah-ayah kita ada di sana tu, jalan tak larat apa semua. Terus pergi sembang tengok. Bukanlah maksudnya mereka tu tak ada anak-anak, ada, tapi sembang-sembang tengok tuan sekalian. Rupanya anak ni wah hebat, profesor lah, doktor lah, jenis cakap-cakap pandai apa semua ni. Pasal apa hantar dia buat pitang tu? Awak tak jaga. Ada tuan sekalian. Ada sahabat nama duk tang tu, dia pun rajin duk main pejabat agama dulu ni, duk main habaq sajalah kita kata, sebab dia orang muda, dia pun tak nikah lagi waktu tu. Tanya macam mana duk jaga orang muda ni, jaga apa nama orang tua ni. Allah Ustaz, dia kata macam-macam benda. Dia kata ada satu makcik ni, dia kata ni tiap-tiap hari kira duk sebut sekali lepas asar anak makcik nak main, tikat 3 tahun 4 tahun duk sebut benda tu dah. Dia duduk berasa tu, lepas asar sekali anak makcik nak main, lepas asar anak makcik nak main, duduk tak main, esok duk sebut macam tu. Allah, dia kata kawan ni duk dengar ni sopangan nak menitik ayat mata Allah. Allahu Akbar. Boleh faham tak sekalian? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Pasal apa? Tentang saya duduk tengok keluar masuk. Pasal apa? Ada apa? Ada apa di luar? Tak apa, kalau ada makan kita berhenti dekat tu lah. Lagi tuan-tuan dah teringat nak makan. Betul tak? Saya pun terganggu kan, tuan-tuan keluar pimai kan? Kan? Cukup lah dekat tu. Kan nak baca Quran sikit lagi? Sikit lagi kita baca sikit lagi? Ya, habis lah. Kan? Dia kadang-kadang terganggu juga kita. Macam tuan-tuan lah, siapa pernah jadi cikgu? Kan?
Jadi cikgu budak-budak keluar lagi masuk, tanya keluar pasal apa? Tak, cikgu no kantin no kata nak ada makan. Agak-agak kalau tuan-tuan jadi cikgu waktu dulu bukan waktu lah tak boleh buat apa. Waktu dulu ni budak tu pas dalam longkang lah. Betul tak? Allahu akbar. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak mana tadi dah baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikit kita baca Nabi dah ni. Yang terlebih keras siksa bagi manusia di dalam api neraka Jahannam itu ada 3 orang. Nampak dia abang tu. Dia kata terlebih keras ada 3 siksa. Apa nama 3 golongan? Yang pertama, orang yang derhaka bagi ibu bapanya. Tuan-tuan, minta sangat-sangatlah kat kita, kat anak-anak kita, pesan elok kat dia. Pesan elok, jangan duk derhaka. Yang keduanya, orang yang berzina, orang yang mengekalkan berzina, kan? Jadi kalau dia dah bertaubat dan minta Allah Ta'ala akan ampun, cerita dalam macam tu. Cuma dia jangan mengekalkan dan berbangga dengan zina yang dia buat. Dan yang ketiga, orang yang menduakan Allah Ta'ala, dia buat benda syirik. Dia percaya lagi kepada karut-marut ni, percaya. Kan dia percaya benda-benda ni, tuan, tambah-tambah kalau Allah Ta'ala uji dengan sakit, laba semua ni, macam-macam lah. Kan, wal-ayazubillah lah, tak kena kat kita kan. Kalau kena ni pelihara lah elok. Dan satu riwayat daripada setengah orang-orang yang soleh, dia mencerita orang soleh ni telah berkata, aku masuk pada satu masa pada tempat kubur. Cerita orang soleh ni dia tak abang siapa dia orang soleh ni, cuma dia abang apa, dia kata satu hari dia kata aku pergi ke kubur, dia kata. Maka aku lihat akan satu kubur keluar daripadanya asap api, dia kata. Tiba-tiba nampak satu kubur ni duk berasap. Lepas tu terbongkang kubur tu duk nampak api, tuan sekalian. Maka aku berhenti padanya, dan maka tiba-tiba kubur itu telah pecah dan keluar daripadanya seorang laki-laki yang hitam, dan adalah pada tangannya pemukul daripada besi, dan di hadapannya ada satu himar. Nampak dia pecah-pecah kubur tu, rupanya naik daripada kubur tu ada satu lelaki yang berkulit hitam dan ada seekor himar. Di situ dia ada pegang satu pemukul, bahawa memukul ia akan dia di atas kepalanya, yakni kepala himar itu. Padahal himar itu berteriak, dia duk tribai. Yang kata himar keldai ni, tuan-tuan, yang keldai ni duk bunyi sakit, duk qiak, duk teriak, tuan sekalian. Kemudian maka menghelakan ia dengan satu rantai daripada api neraka. Dalam tu pula ada rantai, dia kira duk bakas himar tu, ya, duk tarik, duk rentam himar tu. Kemudian memasukkan ia ke dalam kuburnya itu, dan masuk ia pula kemudian daripadanya. Kan, lepas pada tu kubur tu pula tertutup. Dan himar dengan kawan tadi ni pun tak ada dah duduk dalam kubur balik. Cerita dia, ni orang soleh cerita ni. Dia kata, dan tertutuplah kubur itu di atas keduanya. Maka berjalan aku, tiba-tiba bertemu dengan satu orang perempuan. Maka aku tanyakan akan dia daripada hal yang demikian itu. Lepas pada tu dia pun duk jadi pening kepala. Dia kata macam mana Allah Ta'ala tunjuk mai satu kubur terbongkang depan dia. Lepas tu nampak satu orang lelaki berkulit hitam duk tribai, keldai ni apa semua. Lepas tu rentak dengan rantai apa semua. Lepas tu masuk dalam kubur, tutup balik. Kan, ini cerita orang soleh lah. Maka berkata ia kepada perempuan itu, apa nama dia, tanya perempuan tu. Dia kata, maka berjalan aku, tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan. Maka aku tanyakan akan dia daripada hal yang demikian itu. Maka berkata ia, yakni perempuan itu, inilah kubur satu orang laki-laki, adalah ia pada waktu di dalam dunia pekerjaannya berzina, dan juga suka minum arak dan minum tuk, dan derhaka bagi kedua ibu bapaknya. Atas dunia ni dia orang cukup jahat lah. Perempuan tu abang ni kubur orang yang atas dunia dulu. Dia ni dengan tak semayang apa semua, dia ni kerja dia berzina, kaki perempuan, dia ni kira minum arak. Lepas tu dia dengan mak pak dia ni kira dia lempak bang mak pak dia, dia buat tarti ya. Maka berkelahi ia dengan ibu bapaknya. Dia duk bergaduh atas dunia, duk bergaduh dengan mak pak. Dan dengan katanya bagi keduanya, dia ni kira atas dunia ni duk berkelahi antara ayat yang keluar daripada mulut mak pak dia ni, berteriaklah engkau seperti himar. Tu dia kata macam tu. Dia kata kat mak pak dia kata ni hampa, dia kata ni suara macam himar, hampa nak teriak macam keldai. Dia kata 2 ekor keldai, dia bobok mak pak dia macam tu. Kan, kita lagi kasar lah. Kalau hak ni dia refer kepada Arab, kalau kita ni kira perkataan tu lah, apa pendek tu kan. Rambut pendek punya mak pak, dia bohong tu sekalian kau. Untuk rambut pendek atau rambut pendek, dia dah budak payah kan nak sebut. Dia bohong betul-lah. Maka tak kala ia mati, cerita dia ni, apabila dia meninggal, maka dijadikan Allah Ta'ala akan himar. Tuhan tukar dia menjadi himar. Kan tu cerita tu.
dan pada tiap-tiap malam demikianlah diseksakan dengan dia seperti barang yang engkau lihat itu. Tiap-tiap malam dia duk kena tibai dengan malaikat aja. Kan? Dan kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada api neraka dan berbuat orang yang isi neraka, dan kami berlindung daripada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, dan kami berlindung daripada kerugian pada hari kiamat, dan kami minta kepada Allah Ta'ala ampun bahawasanya ia jua Tuhan yang amat mengampuni lagi amat mengasihani daripada sekalian orang yang mengasihani. Ini doa dia. Maksud dia apa? Kami minta lindung daripada kejadian-kejadian yang macam tu. Tuan-tuan, kadang-kadang benda ni disebut apa? Kalau orang yang soleh ni kadang-kadang Allah Ta'ala bagi karamah kepada dia. Hak kita duk panggil keramat asal daripada perkataan karamah, kemuliaan. Kan? Dan kita pun kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk juga macam-macam cara lah Tuhan bagi tunjuk kat kita ni. Tunjuk apa dalam koma kan gitu. Kan kita macam mana kena COVID apa semua ni kita ditidurkan. Jadi ditidurkan tu dalam koma tu kita duk nampak. Duk nampak kita kena balon dalam api neraka, duk nampak api duk bakar kita lah apa semua sedang-sedang pada koma tu terus jadi bagus. Minta dia Datuk Imam terus kat pejabat agama. Kan? Apa pasal aku tu dia kata pasal dalam koma ni aku duk dalam api neraka. Kan? Ada cerita satu artis pula, satu artis sudah ni, artis ni kira pakai tudung apa semua ni. Dulu ni kira artis tu seksi semua lah. Turning point dia nak tukar tu tuan-tuan sekalian macam mana dia tidur malam. Bila dia tidur malam dia mimpi dia kena heret dengan malaikat lempang masuk api neraka. Bila masuk api neraka dia tengok hak mana yang dia buka aurat ni terbakar habis. Dia pun duk minta tolong, duk cari ayam tak berjumpa apa semua. Tiba-tiba dia sedar daripada tidur tuan-tuan. Sedang dia pegang ambil tangan ni. Oh, dia kata ingat kata bakar sungguh yalah. Lepas daripada tu terus dia berhijrah daripada dia seksi, dia pakai pakaian hak cantik apa semua tutup lah ni berpurdah terus nampak biji mata tuan-tuan sekalian. Baiklah Allah Ta'ala nak tunjuk kan kita pun macam tu ya, mati kena bakar terami nombor ekor main nombor tu ya. Contoh bukan di Sungai Kedah tuan-tuan kita pandai Ustaz duk medikan kita bukan contoh. Ambil tuan-tuan, mungkin Allah Ta'ala tunjuk macam tu kat kita nak bagi peringatan. Baik, lepas daripada ni kita akan tengok pula al-babus salis, bab yang ketiga, fi uqubati syaribil khamr, pada akibat orang yang meminum arak dan juga minum benda-benda yang memabukkan. Kan kaki mabuk apa semua ni. Jadi jaga bagi elok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Kita berhenti dekat tu. Tuan-tuan tanda tentu al-babus salis, bab yang ketiga, fi uqubati syaribil khamr. Baik, lepas daripada ni tuan-tuan sekalian kita sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya kita akan buat solat sunat ghaib kepada apa nama Allah yarham ataupun almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ni ketua ulama sedunia, Yusuf Qaradawi. Dia meninggal umur 90 di Qatar. Di Qatar dia meninggal tuan-tuan sekalian. Dia ni ilmu dia cukup hebat lah. Ilmu dia cukup hebat. Dan kita pun hari ini memang banyak kitab-kitab dia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bukan kitab Yusuf Qaradawi ni, orang hebat lah. Dan dia orang Mesir tuan-tuan sekalian. Dia pernah jadi Syekh Al-Azhar dulu ni, pernah jadi pensyarah, tak silap saya pensyarah Al-Azhar. Tapi oleh kerana dia ni antara orang yang banyak menentang, bukan dia menentang kerajaan, bukan dia, tapi apa kerajaan buat tak betul itu dia sebut benda tu je. Dia bukan kata bukan kerajaan, tapi oleh kerana kerajaan tak boleh terima dia, menyebabkan mereka tu kira nak ligan dia apa semua, dia pergi duduk di Qatar. Kerana dia meninggal di Qatar. Hebat dia ni. Dia ni orang yang betul-betul tegah, yang kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni. InsyaAllah sekali lepas kita akan buat solat sunat ghaib. Dia apa nama kaifiat dia tu sama macam solat sunat jenazah, cuma mayat tak ada dalam depan tu. Mayat tak ada depan tu. Jadi baca macam mana tuan sekalian? Rakaat apa nama takbir yang pertama kita baca bagi orang perempuan mungkin jarang-jarang berikut sembahyang jenazah ni. Kan sepatutnya tuan-tuan sekalian orang perempuan pun boleh juga nak sembahyang jenazah, tapi kita jarang duk bagi. Dia dah kan jangan duk bagi, tak apa orang perempuan nak main tak ada masalah, main lah sembahyang jenazah. Kan yang pertama apa nama kita suratul Fatihah macam biasa rakaat kita apa nama takbir yang pertama. Lepas tu takbir yang kedua kita baca Allahumma salli ala Muhammad, selawat ke atas Nabi. Kan selawat ke atas Nabi.
kan baca lah macam tahiyat kita baca innaka hamidum majid, baca macam tu. Yang ketiga ni kita akan baca doa ke atas dia, Allahumma ghfir lahu. Hu ni dia dhamir kepada huwa ni iaitu lah muzakkar, lelaki. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha, kan. Kalau dua orang Allahumma ghfir lahuma, kalau lah ramai Allahumma ghfir lahum. Baca yang tu sekalian, Allahumma ghfir lahu, kita baca hu lah, baca untuk dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kita baca. Lepas tu sampai habis lah, kan. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad, semua tu sampai habis. Lepas tu takbir kita yang keempat. Takbir keempat kita baca doa. Takbir keempat ni tentu tak baca doa pun tak apa, baca doa pun tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia meletakkan baca doa. Sebab tu kalau tengok di Mekah ni takbir keempat dia pun jarang baca, kan kita duduk pergi buat tawaf apa semua tu, kita dengar apa nama muazzin lah, kan, salatu alal amwati athabakumullah. Nampak tak? Tentu dengar dia kata salatu alal amwat. Amwat ni maksud dia jamak ni maksud dia apa nama plural, banyak. Sebab tu dia sebut amwat, dia tak buat as-salatu alal mayyit, kalau mayyit seorang. Kan, kalau amwat maknanya banyak mayat. Memang betul banyak semua. Sedih mayang tuan-tuan sekalian, ada sampai 2-30 orang. Kita duduk sembahyang, kita tak nampak pun yang kita mayat tu. Kita dengar-dengar, tiap-tiap kali lepas daripada sembahyang fardu mesti ada sembahyang mayat. Duk saat tu ada salatu alal amwat. Sebab tu saya tanya, ada seorang syekh tu, kebetulan saya pergi Mekah tu, saya tanya syekh tu, amwat, saya kata kamil amwat apa nama fil yaum, dia kata berapa banyak apa nama mayat ni. Dia kata satu hari, dia kata kadang-kadang mencecah ratusan orang lah satu hari. Sebab apa? Sebab di luar tu ada masjid kucing lah, masjid jin lah, masjid apa ada luar tu. Tapi bila meninggal masjid tu, mereka lebih suka bawa ke Masjidil Haram. Kan, sebab tu dia jadi ramai, entah sekarang dia jadi banyak, beratus orang yang duduk semayang tu. Sebab tu dia sebut salatu alal amwat. Sama juga macam tuan-tuan pun nak semayang, kan. Bila dah mayat duduk ada depan, kita pun nak mangkit, kita pun nak panggil orang, kita pun berdirilah. Tok bila berdiri lah, salatu alal mayyit asabakumullah, yang tu lah. Maknanya salatu alal mayyit, kita tahulah mayyit tu maksud apa? Mayat lelaki, tak kena nak abang lah. Kan, bagi orang faham sikit. Ni ada pula konduktor bas, ada pula belakang, habis mayat lelaki, kan apa ni, contoh bagus, buat bila tak ada masalah. Tapi tukang sikit, sebab tuan-tuan mengaji dah lama dah, betul tak? Berpuluh tahun yang duk mengaji dah, kan. Diri tu salatu alal mayyit, kalau perempuan salatu alal mayyitah asabakumullah, dia berkata masyitah mana ni kan. Tuan-tuan hak jenis masuk angin ni, masuk angin keluar asam ni, masyitah, aku dengar mas perempuan kok masyitah, dia mayyitah. Kan, mayyitah. Tu pun dah kena tu jugalah. Dalam doa pun kita baca, contoh kita baca, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadhil mayyitah. Kalau perempuan hadhil mayyitah. Saya duduk dengar 2-3 masjid kita pun tu dah nakal juga kita pun, kan. Kita pergi ni orang kenal Ustaz Luqman ni pasal kubur. Kalau gemuk dulu berkenal, kan. Jadi bila dah kubur ni mudah kita duduk belakang. Allah, kan, Allahumma bihaqqil Fatihah, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyita. Hadzal mayyita, salah dah tu baca tu, kan. Kadang-kadang dia nak sebut lelaki pergi perempuan, nak sebut perempuan bunyi lelaki, kan. Orang pun amin, pakai amin habis. Tuan, kesian kat mayat tu, mayat kita celakui betul. Aku lelaki, hamba kata aku perempuan. Takut lagi dia boleh bercakap, dia keluar pada kerana dia sepak muka tu imam, tuan sekalian. Kita lari terabur. Sebab tu kena mengaji sajalah, buat lawak, tapi nak abang kena mengaji lah, kan. Lagu tu ya kita, salatu alal mayyit asabakumullah. Mana ada orang dah dengar as-salatu alal mayyit, mayyit lelaki. Kalau as-salatu alal mayyitah asabakumullah, mayyitah tu perempuan, tak ada masalah lah. Tak apalah, belakang pun nak abang, sekali lagi saya abang semayang mayat perempuan, dia kata tak apalah, ikutlah macam mana pun, kan. Yang kedua, tegur bila kalau dah halang-halang nak sebut, tegur bila, kan. Yang kedua ni kadang-kadang kawan tu duk kata habis itu dia parti betul-betul ke di luar lah,
Kan dia duduk usah di luar semua, dia tutup pintu, habis dia duduk sebut habis dah, padahal di luar belungguk orang duduk ada. Saya di balik pulau, tuan-tuan sekalian, bukan saya marah kawan kata habis tu, bagus lah, bukan tak bagus, cuma nak cantik lagi buka pintu tu, kalau boleh duk marah sikit orang kat luar. Yang boleh tunggu bagi orang sembahyang. Buat lagu tu, tuan-tuan sekalian. Pasal apa kita duk pulun duk main timpa main, tuan-tuan sekalian. Hak main sembahyang tu berapa orang aja. Yang paling penting sembahyang tu. Bukan nak duk main duk buat ramai tu. Saya tahu lah Penang ni kira main buat ramai lah. Mentang-mentang lah kalau lah yang pak ni meninggal, anak dia kebetulan ada geng motor ke geng apa-apa, ramai turun ni. Sampai penuh satu Sungai Kedah ni, tuan sekalian. Penuh satu Sungai Kedah kata, hebat pak dia. Ramai turun hak sembahyang muka tu. Betul hak ramai tu buat apa? Tak ada duk nyembang ke bawah, duk isyak rokok, duk sembang, rokok duk gelak apa semua. La ilaha illallah. Apa gunanya? Tidak sekalian. Lagu duk marah kat saya ni. Tak apalah, kecam ni nak buat macam mana? Saya macam tu, dia boleh pula saya marah. Boleh bantu. Saya kata ni dalam ramai ni kata ni. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Si mayat ni bila dia meninggal, dia mengharapkan bahawa tu. Mengharapkan doa. Betul tak betul? Kalau ramai-ramai mai tu, tuan-tuan sekalian, mai semayang, tu imam baca doa, depa mengaminkan. Takkanlah tak ada dalam 200 300 orang tu yang Allah Taala terima seorang pun kira dah Tuhan terima amin dia tu. Betul? Jangan duk ingat tu imam, jangan duk ingat ustaz. Kita ustaz mai ustaz baca doa makbul sikit. Ustaz pun manusia lebih kurang kita ya. Jangan, mungkin doa ustaz tidak mustajab, dan doa tuan-tuan ada di hadapan ni mungkin lebih mustajab. Sebab tu ramai-ramai kita mendoakan dia. Tu cerita dia macam tu. Pasal tu hadis Nabi apa dia suruh kita pergi hantar mayat ke kubur, kita pergi ziarah mayat, kita semayang sampai bagi apa, tuan-tuan sekalian? 2 qirat. Satu qirat ni besar mana? Besar gunung Uhud pala. Kalau 2 qirat mana dia besar? Takkanlah dengan kita pergi menyembang di luar, Allah Ta'ala nak bagi 2 qirat ke hang? Tak ada pasal. Maknanya kita mendoakan si mayat tu. Boleh tak tu? Tak apa nak amuk ni pasal apa? Yang pertama pasal dah lajak dah, mayang-mayang dah lagi kan. Lepas tu yang kedua makanan tu di luar tu. Pakai 2 hangui habis kita tak gini. Baiklah, kita berhenti dekat tu. Cerita dia macam tu lah. Sekali kita baca lah doa apa semua sikit. Boleh nak? Orang puan macam tadi ada apa nama Ustaz Bizan ni suruh pesan. Orang puan tak bisa semayang-mayang tu. Balik tanya lelaki lain kali. Apa abang semayang-mayang macam mana? Tak, mayang-mayang ni 4 rakaat. Melo ada. Mayang-mayang 4 rakaat. Dia 4 rakaat. Rupanya dah. Dia kata kaki pi balas duit ni kata. Ada lagi duit ni. Dia tunggu di pintu, tutup pintu ada 2 hulu palang bagus yang tunggu tu. Dia apa habis-habis jalan orang untuk imam. Dia tu imam kali. Mai ikut belakang, dia lah last sekali, dia sebagai tok bilai, nak keluar dia awal kali. Pasal apa saya hidup merempit lagi lepas tak nampak aku blok tak masuk dalam kaki aku. Kau punya. Okey cukup dekat tu lah tentang duduk marah kat saya dah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.